بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Jumaat penuh barakah ini dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita melihat kepada satu surah berkaitan dengan pembinaan sebuah negara ataupun negeri, surah Al-Balad, surah yang ke-90 pada muka surat 594 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Safas. Alhamdulillah Ustaz. Yellow hari ini insya-Allah. Menyambut hari Jumaat kita ceria gembira bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Apa khabar? Ya, kalau sihat tunjuk begini ya. Kalau tak berapa sihat alhamdulillah ya, kerana kita masih lagi ada Allah. Betul. Kita masih ada Al-Quran dan sebenarnya ia adalah satu perjuangan yang kita doakan kesihatan pada tuan-tuan perempuan yang berada di rumah pada hari ini. Jom kita sama-sama mulakan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah terus pimpin kita pada hari Jumaat penuh barakah ini. Kita saksikan apakah ringkasan bagi surah Al-Balad. Bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, manusia diuji dengan rasa lelah dan tertipu dengan kekuatan dan hartanya. Seterusnya pada ayat yang ke-8 hingga 20 sampai ke hujung surah ini bercerita tentang permulaan ikhtiar dan jalan kejayaan bagi menggapai akhirat yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama tuan-tuan kita share bersama rakan-rakan pada hari Jumaat ini di hujung-hujung My Quran Time, sekitar 10 halaman lagi kita lihat bagaimana kita menyayangi negara kita dengan panduan daripada surah Al-Balad ayat 1 hingga 10 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time, kita sama doakan moga-moga pertemuan kita di penghulu segala hari ini Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan keluarga kita, keluarga Al-Quran, merawat jiwa kita yang gundah gulana sekarang ini barangkali, moga-moga Al-Quran terus bertakhta di hati kita, diberi kekuatan kepada kita dengan kekuatan kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Balad menyapa kita pada hari ini Ustaz Fazal, di penghulu segala hari ini. Bila sebut saja Al-Balad, teringat selalu tanah suci kota Mekah lah. Subhanallah. Allahu akbar. Safas untunglah berkelana selama beberapa hari, hampir 21 hari. Allahu akbar. Bestnya subhanallah tabarakallah. Dapat melihat sendiri, berada di suasana masya-Allah Makkah dan juga Madinatul Munawwarah. Moga-moga ibu-ibu ayah sekalian kita sama-sama doa moga-moga sampai satu hari nanti giliran kita untuk jejakkan kaki Ustaz Fazal di bumi Makkah, Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan bacaan kita surah Al-Balad ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 untuk permulaan ini insya-Allah taala. Sudah bersedia? Kalau tadi macam ni sihat, sudah bersedia, angguk jelah. Tapi tak nampak juga. Saya tahu tu ramai yang angguk. Jom kita baca sama-sama insya-Allah permulaan ini. Lama kita tak dengar Sabah. Jom kita baca tanda kerinduan kita ke bumi Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah 1 hingga 10 murattal Sabah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah 10 ayat pertama daripada surah Al-Balad, surah yang ke-90 yang mengandungi 20 ayat keseluruhan surah Makkiyah Ustaz ya. Jadi surah ini sudah tentunya seperti mana kita maklum di dalam Al-Quran ini ada 2/3, sekitar 2/3 surah ini Makkiyah, surah-surah yang memberi keimanan, memberi semangat motivasi kepada para sahabat, membina jati diri bagi orang-orang Islam yang memilih jalan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, surah-surah Makkiyah ini menjelaskan akhlak Ustaz ya. Akhlak di mana seseorang itu bila ada keimanan pada Allah, hari akhirat, pada Rasul, pada Quran, maka akhlaknya itu dapat disaksikan, dapat diperhatikan pada surah-surah ini. Maka kita melihat kepada ayat ini, la uqsimu bihadzal balad, dan aku bersumpah demi negeri ini. Merujuk kepada negeri apa? Negeri Mekah Ustaz ya. Ya, jadi Allah bersumpah, dan bila Allah bersumpah ini ya, Allah nyatakan lagi wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu berada di tempat di dalam dihalalkan berada di negeri ini. Ada banyak pendapat ulama tentang perkara ini. Salah satunya ialah Nabi diakui di negeri ini, satu. Yang keduanya, Nabi ini dihalalkan sampai orang boleh mengutuk Nabi pada waktu ini. Bukan dihalalkan maksudnya apa, tapi sebagai satu sindiran kepada mereka yang memilih kepada seorang yang digelar sebagai Al-Amin tetapi dikutuk pula selepas itu kerana membawa apa? Membawa satu wadah perjuangan legasi Nabi terawal, iaitu Nabi Ibrahim di negeri ini ya. Merujuk pada ayat pertama tadi, hadzal balad ini, negeri ini Mekah ini bukan sekadar yang ada pada tahun 2022-23 Ustaz ya, tetapi ini adalah daripada Nabi Muhammad, daripada nabi-nabi sebelum ini sehinggalah kepada Nabi Ibrahim yang menjadi bapa kepada ke agama-agama yang ada di dunia ini ya. Masing-masing klaim merasakan bahawa Nabi Ibrahim adalah pengasas pada Yahudi, kepada Nasrani, kepada Islam, tapi sebenar-benarnya kita tahu bahawa Nabi Ibrahim ini memperjuangkan tauhid, dan inilah tempatnya, pusatnya di Makkatul Mukarramah. Baik. Wa walidun wa ma walad, sudah tentunya tempat ini ada kaitan dengan demi bapa dan anak-anak yang lahir, keturunan demi keturunan pada waktu ini. Jadi Allah bersumpah dengan negara kerana negara mempunyai fungsi yang tersendiri.
iaitu membawa kepada Tuhan pada ayat pertama ini. Itu sebabnya Allah bersumpah yang mulianya itu kerana membawa kepada Tuhan, bukan membawa kepada lawan ataupun tuan-puan pada manusia, ya, bukan membawa ideologi masing-masing. Dan pada ayat nombor 2 itu bahawa sebuah negara itu ada peraturan-peraturan, ya, ada tata cara pengendalian, bukan sekadar boleh dihalal haram begitu sahaja. Dan sebenarnya negara itu adalah tempat membina generasi demi generasi yang saling berkait, bukannya yang saling bermusuh antara satu sama lain. Maka Allah bersumpah dengan 3 perkara ini kerana Allah nak membawakan satu senario jawabul qasam, ya, jawapan kepada sumpah-sumpah ini. Kalau negara, ya, kedaulatannya itu dijaga untuk melahirkan generasi yang baik dengan tata susila, dengan membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan hakikat tentang manusia, laqad khalaqnal insana fi kabad, ya, telah kami jadikan manusia ini dalam kesusahan. Kalau dalam surah At-Tin Ustaz, yang kita akan baca nanti ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, manusia telah diciptakan sebaik-baik kejadian. Kita pun rasa oh dah baik kan. Tetapi mengapa di dalam ayat ini Allah nyatakan kabad? Apa maksud kabad? Kabad ini kesusahan yang dilalui daripada alam kepada alam yang lain. Ini yang dinyatakan oleh Imam Sa'di, ya, dalam tafsirnya menyatakan kabad ini kesusahan bagi setiap manusia ini daripada alam roh lagi Ustaz, ya. Roh okeylah, ya, tapi bila dah masuk kepada alam rahim, ya, dia nak bertanding siapa yang dapat sampai kepada ovum, dan kemudian dia akan daripada sperma pergi pada ovum, kepada embrio dan sebagainya, dan kemudian keluar ke dunia penuh dengan kesusahan, ya, ada kepayahan, bukannya tiba-tiba je keluar dunia senyum ketawa, tak ada, ya, dengan tangisan. Tetapi tangisan itulah yang dirindui oleh seorang ibu, oleh seorang ayah pada waktu itu. Baik. Jadi bila dah sampai di atas dunia ini, fasa demi fasa yang berlaku itu bukannya boleh naik pangkat dengan mudah. Berlakunya kabad. Ya, berlakunya kabad, iaitu kalau dulu sekolah rendah kan, nak naik sekolah rendah tu ada UPSR, ada periksa darjah 5 contohnya. Kabad, ya, dia menyebabkan kita ni macam tak putus-putus, susah. Lepas tu ingatkan dah habis hujan, ada sekolah menengah pula, masuk universiti pula, dekat universiti ingatkan dah habis degree ijazah, ingatkan dah habis dah, rupanya tempat kerja dah ada keluarga, ada kabad, dan habis di dunia ingat dah habis Ustaz. Masya-Allah. Ada lagi kabad di alam barzakh, ya, dan juga dah habis di alam barzakh, ingatkan dah habis, rupanya sampai ke akhirat nanti kena hisap pula, kabad. Maka bila Allah menyatakan perkara ini, ya, maksudnya apa? Maksudnya manusia kena sedar bahawa hidup ini tidaklah senang lenang, dia ada kepayahan demi kepayahan. Apa perlu dibuat? Buatlah persediaan. Perlulah buat persediaan. Bagi sebuah negara Ustaz ni nak maju sampai tahun 2022 ini, dia kena buat persediaan. Banyak saja ancaman-ancaman yang ada, dan kalau kita merasakan bahawa kita comfort, selesa, tak nak buat kerja lebih, saya dah kerja 60 tahun nak goyang kaki, sebenarnya kita hanya boleh goyang kaki dekat mana Ustaz? Geng-geng? Syurga Allah Subhanahu Taala. Ya, itu yang kita belajar daripada perkataan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Ya, pada ayat yang kelima, apakah dia manusia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa ke atasnya. Orang-orang musyrik Mekah dia merasakan bahawa dia berkuasa. Dia boleh buat apa sahaja, ya, dan psikologi ini juga ada pada manusia, ya. Dia rasa bila dia dah bersusah itu, dia rasa bahawa saya tak nak lagi bersusah-susah, saya tidak mahu tolong kepada orang lain, saya tak kisah, saya pentingkan diri sendiri. Maka ayat yang kelima ini menunjukkan tentang selfish, orang yang mementingkan diri sendiri. Malah dia kata apa? Yaqulu ahlaktu malal lubada, ya, dia bercakap apa? Aku telah menghabiskan banyak harta. Bukankah bagus habiskan harta? Yang ini maksudnya ahlak tu daripada perkataan halaka maksudnya. Maksudnya dia merosakkan hartanya yang banyak. Mengapa rosakkan? Dia gunakan hartanya untuk maksiat, untuk dosa, untuk menghancurkan, untuk menunjukkan kepentingan diri sendiri, untuk kaut kuasa. Yang itu dia belanja lebih. Tetapi untuk membina negara seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mahu, ya, sehingga kan Allah menyatakan kepada sekali lagi, ayahsabu allam yarahu ahad. Ya, mereka ni tak rasa Allah perhatikan mereka ke? Kan, dia tak rasa ke bahawa sebenarnya ayat yang ketujuh, apakah dia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya bila dia buat apa saja Ustaz, dia guna harta dia untuk rasuah orang. Bila dia rasa nakkan penyokong, dia bagi lagi rasuah. Dia rasa macam Tuhan tak tengok. Maka mari Allah
bawakan Allah bawakan ayat yang ke-8, 9, 10 sebagai bukti yang amat dekat dalam hidup kita untuk memastikan sila buat pilihan terbaik, jangan sembrono menggunakan nikmat yang Allah kurniakan. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ulang bacaan kita ayat 8, 9 dan 10. Mari kita ulang baca sama-sama. Kalau kita perhatikan ayat 8, 9, 10 ni, di akhir ayat itu mungkin boleh kongsikan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, apakah nama hukum dia? Ainain wa syafatain wa hadainahun najdain. Hujung-hujung setiap ayat tu apakah nama hukum mat dia? Boleh kongsikan dekat ruangan Facebook. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu 'aynaini wa lisanan wa shafatain. Alam naj'al lahu 'aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim ayat yang ke-8, Allah menyatakan, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Pada ayat yang ke-9 Allah menyatakan, dan lidah dan sepasang bibir. Dan pada ayat yang ke-10, wahadainahun najdain, dan kami menunjukkannya dua jalan. Rupanya ayat 8, 9, 10 ni Ustaz ni semua dua. Ada satu je, lidah itulah ya. Jangan lidah bercabang. Okey, baik. Jadi apakah yang special, apakah yang istimewa dalam ayat alam naj'al lahu ainain? Bila bercakap tentang naj'al, maksudnya Allah ciptakan ada fungsi. Perlu kita perhatikan mata kita ini ada fungsi, satu ialah dua Ustaz ya. Allah cakap dua, bukan satu. Dua mata ini dia berfungsi. Salah satunya untuk kita melihat secara stereo, iaitu kita boleh melihat ruang, dan lebih daripada itu ialah mata ini dia tak boleh macam telinga Ustaz ya. Mata ini dia boleh tengok kat sana sambil tu dia boleh nampak ke sana. Berbanding dengan telinga ini kita hanya boleh dengar satu perkara pada satu masa yang sama. Itu sebabnya kalau kita minum kopi tu pun walaupun bising-bising kita hanya dengar satu sahaja. Kalau dengar Quran Time, orang bercakap sebelah, tengok kita pilih yang mana, nak dengar mesej daripada Quran Time ataupun kita dengar orang sebelah nyanyi dangdut contohnya kan. Jadi mata Allah suruh perhatikan ya. Dan yang keduanya pada ayat yang nombor 9 adalah lidah dan dua bibir. Apa yang istimewanya? Kalau ada lidah ya, tak ada bibir Ustaz. Ustaz memang pakarlah bahagian sini kan. Kalau orang tak ada bibir Ustaz, apa kesan bila dia baca Quran? Oh subhanallah, sudah pasti dia akan memberi kesan kepada huruf-huruf yang melibatkan rongga bibir lah. Fa, ma, waw. Macam mana sebut waw kan? Au. Betul. Kan wallazi contoh kan. Fa amma kan. Nun contohnya. Jadi itu ketika baca Quran Ustaz ya. Kalau orang tu makan kan, tak ada bibir Ustaz. Cuba bayangkanlah kalau makan, lidah ada, gigi ada, bibir tak ada Ustaz. Lain macam tu dia punya ni. Jadi kecantikan seseorang ya, ianya berfungsi juga untuk kita bercakap ya dengan jelas, juga membaca al-Quran. Ini adalah satu nikmat daripada Allah. Mata dan juga dua bibir ini, ia bukan sekadar letak bibir saja Ustaz ya, sekadar hiasan. Dia ada fungsi. Ada fungsi untuk kita berlisan dengan lisan yang terbaik. Allah dah bagikan bibir yang terbaik, keluar bunyi yang terbaik. Jadi pilihlah perkataan terbaik. Allah nyatakan pada ayat 10, berilah, kami berikan hidayah dua jalan. Boleh saja gunakan mata itu untuk perkara yang tak baik, tetapi Allah boleh kata sila guna cara yang baik. Boleh gunakan lidah itu nak cakap ya tanpa insurans soalnya, nak kutuk orang, marah, tengking dan sebagainya, tetapi Allah juga memberi pilihan bahawa kita gunakan lidah kita, bibir kita ini mengeluarkan perkataan ayat-ayat suci Al-Quran yang amat indah untuk membawa kita ke Aqabah.
apakah aqabah, apakah jalan yang kita perlu lalui yang sebenar-benarnya dalam membina negara ini. Kita akan perhatikan sebentar lagi. Kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu balada, iaitu negeri. 19 kali disebut di dalam al-Quran, dan inilah surah. Jika kita bercakap tentang saya cintakan negeri saya cintakan negara saya, inilah surah yang memberi formula bagaimana kita jangan selalu claim saya sudah gunakan harta saya macam-macam, tetapi mesti digunakan dengan panduan yang dinyatakan pada surah Al-Balad ini yang kita akan baca sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Ustaz, sebenarnya apabila kita bercakap tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah perjuangan yang disampaikan dalam surah Al-Balad, membina negara. Nabi bukannya nak menghancurkan negara. Ustaz, ada orang-orang musyrik kata ini sahaja nak kacau ni kan, kita dah stabil nak mengacau. Bukan, Nabi ingin memastikan kumpulan-kumpulan mereka yang berhak diberikan haknya, dan orang-orang yang melanggar hak itu perlu diuruskan dengan cara yang terbaik. Jadi mari sama-sama kita baca Quran dengan semangat untuk kita berikan haknya yang tertentu, dalam masa yang sama kita membawa kefahamannya itu memperjuangkan hak mereka yang kurang bernasib baik. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa sebelum kita mengorak langkah untuk bacaan yang kedua, kita nak melihat seketika apakah ruangan tajwid ataupun perkongsian ulang kaji tajwid kita pada hari ini untuk kita sama-sama memperkemaskan bacaan Al-Quran kita, insya-Allah taala. Ayuh kita saksikan, iaitu menyempurnakan hukum madlin dalam 3 ayat di atas. Maka inilah jawapan bagi soalan yang kita kongsikan tadi. Apakah nama mat itu? Iaitu nama dia madlin, kan? Iaitu ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang berkongsikan jawapan di ruangan komen. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi boleh baca madlin 2 harakat atau 4 atau 6 harakat. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Itu contoh kita mengambil kadar mad dengan 4 harakat. Jadi cantiklah kalau kita boleh buat 4, dia seragam 4 je semua kan. Kadang-kadang kalau kita baca, kalau tak sama tu dia jadi macam dia kelang kabut sikitlah, kejap 2, kejap 4, lepas tu 6, lepas tu 2 balik, kan, jadi tak seragam ataupun tak sekata di hujung ayat itu. Jadi mudah-mudahan dapat sedikit panduan untuk kita terus memperkemaskan bacaan kita, insya-Allah. Jangan lupa untuk terus bertalaqi atau menyemak bacaan dengan guru-guru Al-Quran kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba. Allah a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita baca apa Ustaz? Madlin. Mad lembut ya. Ya, pasal dia ada ya tu kan, lin, huruf ya. Lin. Jadi madlin ini sebenarnya Ustaz ni dia ada fathah itu, betul, kemudian diikuti oleh huruf ya ataupun waw ya, betul, yang menyebabkan kita kena turunlah, lembutkan diri kita bila kita gunakan mata kita, gunakan untuk lembutkannya dengan memilih jalan hidayah, ya, lembutkan lisan kita dan juga 2 bibir kita dengan jalan hidayah. Pasal ada cara nak mengeraskan juga kan, keraskan dia ialah kita tak nak tengok kepada Quran, ya, kita takkan gunakan mata ataupun lidah kita ini untuk bercakap perkara-perkara yang bermanfaat, kasar-kasar itu juga jalan, tetapi
jalan yang ke kiri yang tidak membawa kita ke syurga. Jadi bercakap tentang mengapa kena ada mata, mengapa kena ada lidah dan juga bibir ini, ya. Apakah jalan yang kita ingin gunakan, yang ingin kita pilih? Ayat 11 hingga ayat 20 memberi panduan agar kita gunakan mata, gunakan bibir dan lidah ini untuk membina negara ini. Ayat 11 hingga 20 bersama Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, masuk ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-20, cuba kita perhatikan sepintas lalu. Setiap akhir ayat itu semua marbutah, kan? Semua yang aqabah, fakku raqabah, semua hujung dia tu, kan. Jadi jangan baca panjanglah, kan. Jangan pula baca macam ta maftuhah, kan, fakku raqabat, jangan macam tu, kan. Dia ta yang terbulat tu, kan, ataupun marbutah. Jadi kita cuba permulaan tadi kita dah baca dengan taranum sabah. Yang untuk bahagian kedua ini kita cuba dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. Ataupun ayat dia agak ni Ustaz Faz, agak tegas, ya? Ya, tegas Ustaz. Jadi kita cuba ras, Ya, boleh. Boleh, ya? Perjuangan Ustaz. Perjuangan membina negara. Baik, kita cuba murattal ras, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 ini sebagai satu panduan kepada kita. Dengan mata yang Allah berikan, dengan lidah, dengan bibir yang ada, kita boleh makan, kita boleh bercakap, ya, kita boleh melihat apa fenomena yang berlaku dalam masyarakat, dalam negara. Maka kita gunakan lidah kita untuk bukan sekadar makan sendirian, tetapi gunakan cakap itu untuk mengajak manusia kepada najd, iaitu jalan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sudah tentunya bila bercakap tentang bila kita sudah ada keinginan itu Ustaz, ya, dia bukannya sekadar duduk-duduk diam, ya, kita tak buat apa-apa. Membina negara ini, ya, kalau katakan hadzal balad, negeri Mekah itu tempatnya adalah tempat tauhid. Nabi Ibrahim berjuang dan Nabi Muhammad berjuang dan cucu cicitnya, generasi sahabat-sahabatnya turut berjuang. Maka kita juga perlu berjuang. Falaqtahamal aqabah, maka dia tidak menempuh jalan mendaki yang susah. Allah mengajar kepada kita agar mesti gunakan potensi yang ada itu untuk Aqabah. Aqabah ni gunung yang tinggi Ustaz, ya. Memang penat, ya, perlukan stamina, tetapi itulah jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wama adraka mal aqabah, apakah yang dimaksudkan aqabah ini? Ya, Allah tanya sebagai satu cara menarik perhatian kita agar sila beri perhatian kepada aqabah itu. Aqabah ini yang pertama pada ayat yang ke-13 dalam membina negara ini, jalannya sukar tetapi ia berbaloi. Yang pertama fakku raqabah, membebaskan orang-orang yang hamba abdi Ustaz, ya, membebaskan.
Zaman sekarang ini mungkin tak ada hamba abdi yang zaman dahulu, tetapi hamba kepada hutang, yang dikejar oleh alung, yang ditebak cat merah, yang ditarik kereta, perkara-perkara tersebut yang menyebabkan berantakan sebuah rumah tangga, masyarakat. Maka ini kumpulan pertama yang perlu diberi perhatian, ya, mereka yang raqabah, yang dihenyak ataupun yang berhutang dalam kehidupan. Itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua yang perlu kita beri perhatian, yang perlu diperjuangkan dalam membina negara ini, au ilta'amu fi yaumin dhi masghabah, iaitu memberi makan pada hari lapar. Masghabah ini maksudnya kebulu, ya, langsung tak ada makanan. Dan perkara ini kita kena faham bahawa mungkin ada yang kata Malaysia mana ada kebulu, ya. Tetapi kalau katakan seseorang itu tidak ada pekerjaan, 3-4 bulan tidak ada pekerjaan, hanya kalau sebelum ini saya ada buat program saatnya yang katanya satu Maggi itu dikongsi oleh beberapa orang termasuk ibu ayah. Maggi dengan sebiji telur, ya. Kita rasakan bahawa negara ini ada ke orang begitu, tetapi rupa-rupanya Allah kata memang ada dalam sebuah negara ini. Maka bagi orang yang sedang mendaki Aqabah, ya, yang berusaha bersungguh-sungguh menggunakan potensi membina negara, akan memberi makan perkara ini. Persoalannya ialah macam mana kita nak tahu mereka ada ke tidak ada? Maka kita kena bekerjasama dengan pihak-pihak yang ada data, ya, bagi peringkat sesebuah masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yatiman dha maqrabah, ya. Perjuangan bagi membina negara ini adalah kepada anak-anak yatim, maksudnya anak yatim maksudnya kematian bapa. Maka mereka ini siapa yang perlu perjuangkan? Dha maqrabah, keluarga terdekat, ya. Biasanya orang kata anak yatim, alah bagi je lah rumah anak yatim. Itu bukan kaedah membina negara. Bila kita bercakap tentang kita bagi cepat-cepat kepada rumah anak yatim, maka itulah sebenarnya tempat untuk kita merosakkan sesebuah negara, kerana kita semuanya outsource. Kita bagi saja pada Jabatan Kebajikan Masyarakat, bagi saja pada persatuan, dan kalau ia diuruskan dengan cara yang terbaik, alhamdulillah. Tetapi rupa-rupanya maksudnya yang diperlukan oleh anak-anak ini bukan sekadar makan apa, makan kenduri, dijemput majlis cukur jambul, bukan sekadar itu. Tetapi mereka memerlukan figura ayah dan juga pendidikan dan juga sokongan emosi. Kadang-kadang cikgu pun tak berapa kisah pasal anak yatim, Ustaz. Tak kisah. Betul. Ya. Maksudnya apa? Kalau waktu raya tu dia bagi baju raya je, dia tak kisah pun tanya tentang macam mana raya, ya, macam mana jiran boleh membantu kalau katakan anak yang mungkin ramai. Perkara-perkara tersebut adalah perjuangan bagi sebuah negara, dan kumpulan pertama yang perlu dididik memahami surah ini minimum adalah maqrabah, ahli keluarga, Ustaz, ya. Ahli keluarga. Kalau ayah meninggal, maksudnya ada anak, maksudnya keluarga si ayah itu perlu menjaga si anak, kan? Ataupun kita melihat kepada qaryah setempat untuk memberi perhatian. Tapi ia memerlukan data, memerlukan keselarian dalam kita menguruskan kumpulan yang ketiga ini. Pada ayat yang keempat, au miskinan dza matrabah, kumpulan miskin. Dza matramah ini maksudnya daripada debu, Ustaz, ya. Dza matrabah ni maksudnya sampai mereka tidak ada perlindungan, homeless lah lebih kurang. Kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan yang perlu diperjuangkan oleh sebuah negara. Bukan dihalau, bukan diherdik, ataupun kalau katakan dibersihkan, tapi mereka ini tidak diberikan bantuan secara berkala sehingga mereka bangkit balik. Melaksanakan empat perkara ini ada cabaran. Itu sebabnya ayat yang ke-17 dan 18 adalah satu ayat yang memberi semangat kepada kita, keep it up, melaksanakan empat perkara ini, ya. Perlu disambung dengan ayat ke-17. Kita baca ayat 17 dan 18, memahami perjuangan membina negara yang kita cintai bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran, kita nak pasak kembali ayat yang ke-17 dan juga ayat yang ke-18. Subhanallah, ada kalimah Ashabul Maimanah dekat situ. Apakah yang dimaksudkan? Sekejap lagi akan dikongsikan. Kita baca dulu ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-17, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. 3 perkara dalam ayat ini Ustaz ya. Bercakap tentang Aqabah ini, mereka bantu kepada mereka yang menjadi hamba hutang dan memberi makan ketika kebuluh dan membantu anak yatim dan juga orang miskin. Membuat perkara ini memerlukan pada apa? Iman Ustaz ya. Ya, Allah nyatakan summa kana minal ladina amanu. Mereka buat perkara ini untuk membuktikan iman yang sebenar-benarnya. Bukan sekadar nak tolong kerana kerja NGO, kerana nak memenuhi masa, tetapi kerana iman yang pertama. Wa tawasau bis sabr. Ketika buat kerja-kerja ini ada banyak cabaran Ustaz. Masya-Allah. Kan apalah pula nak kisah anak yatim, nak bagi bantu orang pekerjaan, tak banyak kerja pula dia. Maka pada waktu itu kena menasihati dengan penuh kesabaran kepada orang yang nak tolong dan juga orang yang ditolong. Kan orang yang ditolong kepada anak yatim, kepada ibu, kepada ayah yang menguruskannya, pakcik-pakcik yang menguruskan si anak yatim tersebut perlu dinasihatkan untuk bersabar. Kerana apa? Kerana sabarnya ini akan membawa kita menjadi ashabul maimanah pada ayat yang ke-18. Mereka yang mendapat catatan daripada tangan kanan Ustaz ya. Kita dah bincang ayat ini dalam surah Al-Waqiah. Jadi kena sabar, kena nasihati kepada mereka yang nak menolong dan juga mereka yang ditolong. Wa tawasau bil marhamah. Ini subhanallah ya, nasihati dengan kasih sayang Ustaz ya. Kasih sayang. Maksudnya orang kaya pada waktu itu kalau perlu dia menyelesaikan hutang bagi kebanyakan orang yang ada, dia bantu. Ya, ataupun dia bayar zakat sebanyak mungkin agar zakat boleh membantu kumpulan yang raqabah tadi Ustaz ya, yang pertama. Ataupun orang-orang yang mungkin ada kemampuan untuk menaja kepada rumah, kepada bukan rumah tetapi kepada individu anak yatim, ataupun kepada orang miskin, ataupun mungkin juga kepada mereka yang tak ada makan Ustaz ya. Buat pakej-pakej makanan ya, kupon agar orang-orang yang mungkin tak cukup gaji ini diberi bantuan. Ini boleh dibuat oleh pihak kerajaan tetapi juga oleh pihak-pihak kalau masa PKP Ustaz yang letak dekat gerobok makanan itu adalah aktiviti marhamah. Aktiviti marhamah. Kalau tidak dengan perasaan kasih sayang, kita merasakan bahawa harta saya dah banyak habiskan dah ya. Dia boleh habis dekat beli kereta Ustaz sampai 5-6 juta Allah. Tapi nak bagi bantuan kepada anak yatim yang boleh membawa kita lebih ke syurga itu, dia rasakan bahawa 5-60 ribu pun dia berkira-kira. Itu perkara yang perlu diberi perhatian bagi tuan-tuan yang mungkin yang banyak sumber pendapatan ataupun sumber keuangan. Ini adalah cara bagaimana kita mengisi negara ini. Kita baru saja menyambut merdeka saja. Ini formula yang Allah bekalkan. Tetapi bagi siapa yang ingkar, yang kufur, ayat 19 hingga 20 kita baca dan kita nak memahami apa maksud kufur yang sebenarnya dalam membina sebuah negara. Ayat 19-20 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Ayat 19-20 tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah alaihim narun muqsadah sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri, mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Mengapa ditutup rapat? Kerana apabila berada di negara yang terbuka luas dengan pelbagai potensi, tidak digunakan Ustaz. Tidak digunakan, malah dia merasakan bahawa segala kenikmatan yang ada, mata dan juga dua bibir, dan juga Allah boleh memberikan panduan kita memilih jalan yang baik, aqabah ataupun yang tidak, yang menuju ke lurah ataupun menuju kepada lembah.
dia memilih jalan lembah, dan orang inilah yang digelar sebagai walladzina kafaru biayatina hum ashabul masyamah. Mereka itu kufur pada ayat-ayat kami, bukan tak percaya Quran Ustaz ya, tetapi kerana dia merasakan bahawa rupanya orang yang berhutang, anak miskin, orang yang berluka makanan, yang berdebu, tak ada rumah, homeless ini semuanya adalah orang-orang lain, tidak ada kaitan dengan keimanan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikufuri sehingga kan rosak negara ini disebabkan orang-orang ini tidak beriman bahawa semua ini adalah utusan, signal daripada Allah untuk diberi perhatian. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, jaga niat ketika bersedekah untuk hindari sifat riak sebagaimana kita lihat pada ayat 6 hingga 7 sebentar tadi. Seterusnya, saling bantu-membantu dan hulur kebaikan walaupun berada dalam kesusahan seperti mana dalam ayat yang ke-17. Dan seterusnya, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita membina negara ini dengan formula benar-benar daripada Tuhan yang Esa. Bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di penghulu segala hari ini ya Allah, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, maka ya Allah angkatlah doa permintaan kami ini ya Allah, yang kami mohon saban waktu ya Allah, yang kami mohon merayu mengadu kepadamu di saat kami bersama dengan kalammu Al-Quran ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan sama ada secara sedar maupun tidak sedar ya Allah. Ampunkanlah juga ya Allah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Andai mereka masih bersama dengan kami ya Allah, kurniakan kesihatan berpanjangan buat mereka agar dapat mereka ya Allah melakukan ibadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Andai mereka telah pergi meninggalkan kami ya Allah, jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman syurgamu ya Allah. Dijauhkan daripada fitnah kuburmu ya Allah. Dicerahkan kubur mereka ya Allah. Ditempatkan bersama para salihin dan salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu juga ibu dan ayah mertua kami, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, lembutkan hati kami ya Allah untuk kami mengambil cakna kepada jiran tetangga kami. Barangkali ya Allah ada di antara mereka anak-anak yatim yang perlu dijaga ya Allah, yang perlu diperjuangkan oleh kami ya Arhamar Rahimin. Juga ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang tergolong dalam kalangan ashabul maimanah, golongan yang mendapat kitab catatan kami di tangan dia ataupun di sebelah kanan kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, dan juga menerima taubat kita pada setiap hari kita membaca al-Quran ini adalah untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan peluang ini untuk tuan-tuan berinfak di dalam tabung gerakan al-Quran, kerana kita harapkan Allah terima dan mudahkan urusan kita menyebarkan tazkirah daripada al-Quran untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Kita bertemu lagi dalam sesi ulang kaji dan seterusnya halaman-halaman akhir My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.